Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya akan teruskan dengan formatting for submission. Okay, ini semua saya rasa penyaras FSG 661 Puan Azura telah maklumkan pada anda semua, okay, dan juga terdapat PDF ataupun presentation PowerPoint yang telah dibentangkan lepas lah. Formatting, anda boleh lihat rujuk kepada maklumat tersebut. Formatting di mana cara anda untuk menyediakan thesis nanti. Dan juga inilah sedikit maklumat juga mengenai dengan formatting bagaimana untuk anda untuk mengasihkan thesis nanti. Anda boleh rujuk kepada slide yang telah disediakan oleh Puan Azura. Ini pun sama juga. Okey, tetapi saya nak maklumkan di sini untuk format review paper ada beberapa item sini, iaitu tajuk, title, abstract, introduction, body, conclusion, acknowledgement, references. Ini saja yang perlu ada dalam report anda ni, report anda yang mengikut format review paper. Okey. Okey, ini adalah tips penulisan thesis. Saya akan berkongsi berdasarkan pengalaman saya selama ini, sedikit saja ilmu yang saya ada untuk saya berkongsi kepada anda semua. Okey, secara keseluruhannya thesis, menulis thesis adalah sesuatu yang mudah jika anda merujuk kepada jurnal. Okey, keseluruhannya jurnal memang adalah sangat-sangat penting. Jurnal adalah kajian yang telah dilaporkan oleh para researchers yang lepas di dalam penulisan-penulisan mereka tentang apa yang mereka telah perolehi daripada kajian yang mereka telah lakukan melalui jurnal ataupun tulisan-tulisan yang terdapat di penerbitan jurnal. Okey, ini yang paling penting, dan pastikan anda membuat rujukan jurnal yang berkaitan dengan tajuk anda, dan yang terbaik adalah merujuk kepada jurnal yang the latest 5 years. Okey. Okey, sekali lagi saya ingin tekankan ini adalah kaedah ketiga, iaitu thesis. Setelah anda melakukan kajian makmal, mendapat putusan tu, dan anda akan melaporkan dalam bentuk thesis. Ini adalah kaedah biasa yang kita lakukan, dan tapi telah dimudahkanlah oleh pendaras FSG 61, di mana hanya anda perlu fokus kepada ini saja, abstract, overall structure, introduction, literature review, method, result discussion, conclusion, recommendation and references. Dan sekali lagi ada video presentation sebanyak 25%. So pastikan anda tahu assessment ini supaya anda boleh mengikutinya dan memberi markah seperti yang tertera di sini. Okey, dari segi bahasa dia bergantung kepada universiti. Seperti UKM, mereka memartabatkan bahasa Melayu. Tentulah mereka menggunakan bahasa Melayu, bahasa Malaysia dalam pelaporan thesis mereka. Okey, tetapi UiTM masih lagi menggunakan 100% bahasa English. Okey, chapter. Of course, untuk chapter ini adalah main chapter lah dalam thesis yang standard. Of course, dalam dia sebelum tu ada abstract diikuti dengan chapter pertama, iaitu introduction, literature review, methods, methodology atau method. Nombor 4, result discussion, conclusion and recommendation. Okey. Okey, untuk saya nak menasihatkan anda semua, pastikan anda tidak menulis salah ejaan terhadap tajuk thesis anda dan nama anda sendiri, dan juga of course nama penyelidik anda. Okey, please make sure anda alert tentang ini kerana ini agak sensitif. Okey, untuk abstract, pastikan sekali lagi tajuk thesis anda adalah betul, sama seperti sebelum itu di muka surat hadapan. Dan inilah kandungan yang terdapat dalam abstract. Kalau anda lihat di sini, abstract ini selalunya satu muka surat saja. Dalamnya terkandung maklumat sedikit, pengenalan dan juga literature review. Sedikit anda perlu juga menyatakan problem statement dan juga significant study. Lepas tu ada objektif, diikuti dengan result and discussion. Tolong nyatakan putusan yang paling tinggi, diikuti dengan apa dan yang paling rendah. Okey, dan kalau ada kepekatan atau concentration, nyatakan di sana dengan unit-unit tertentu. Okey, of course lepas itu adalah conclusion. Anda perlu concludekan apa yang telah dapat hasilkan, dan sedikit akhir sekali dalam abstract ni anda perlu nyatakan sumbangan, contribution and future research lah. Okey, so pastikan abstract ini hanya satu muka surat saja.
tidak lebih daripada itu, dan mesti mengandungi maklumat yang telah saya nyatakan seperti ini. Okey, untuk pengenalan atau introduction, kalau anda lihat di sini adalah slide yang telah dikongsi oleh Puan Azura. Kalau anda lihat di sini dalam pengenalan atau introduction ini, dia mesti ada objektif, apa yang anda telah lakukan dan apakah projek objektif anda, dan anda perlu melihat skop lah, dan describe you are going to achieve your objective dan problem. Ada di sini juga goal dan juga significant, dan juga anda akan lihat di slide sebelah ini seperti yang saya kata sini. Introduction adalah general information about overview research, dan dalam introduction ini anda perlu menyatakan of course background of the study, problem statement, significance of study, objective of study. So pastikan ada maklumat ini. Dan of course lepas tu adalah literature review. Literature review adalah maklumat lepas yang telah, seperti saya kata tadi, dalam review paper, maklumat kajian lepas yang telah dilaporkan dalam penerbitan jurnal. Untuk literature review pun sama, tapi dia bergantung kepada tajuk thesis anda. Literature review memang sangat-sangat tajuk anda mesti sangat-sangat mestilah berkaitan dengan literature review ini, mesti berkaitan dengan tajuk thesis anda. Pastikan ia adalah berkaitan dengan tajuk anda. Dan ini adalah sedikit tips untuk bagi penulisan literature review. Sekali lagi, sebelum itu, literature review ini adalah previous research done by other researchers, selalunya dalam journal. Saya nasihatkan anda mengambil ataupun merujuk kepada the latest 5 years journal untuk penulisan thesis anda yang berkualiti. Dan dalam literature review ini sebenarnya yang terbaik adalah setiap baris ayat yang anda telah nukilkan dalam thesis untuk bab literature review ni perlulah ada rujukan ataupun reference. Itu yang terbaik lah. Setiap sentence ataupun setiap perkataan yang anda type itu, di belakangnya ataupun di tengahnya mesti ada, ataupun di dalamnya mesti mengandungi rujukan ataupun citation ataupun reference daripada journal. Katakan Ali et al 2016, something like that. Itu adalah tips bagi penghasilan literature review yang terbaik. Saya akan teruskan slide ini selepas ini. Kita jumpa sekejap lagi. Thank you.